Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan Malaysia Madani. Salam pembuka bicara buat peneraju Majlis Nan Budiman, panel hakim penjunjung keadilan dan kesaksamaan, penjaga masa, penghitung detik perjalanan dan warga maya yang dimuliakan. Hadirin yang saya hormati, rukun negara bukan sekadar tulisan di belakang buku teks maupun hiasan di dinding sekolah. Ia merupakan warisan nilai murni yang membentuk jati diri kita sebagai rakyat Malaysia dan menjadi panduan bangsa dalam mengemudi arah masa depan yang berbilang kaum dan agama. Namun, kita tidak boleh melupakan sejarah kelahirannya. Rukun negara digubal selepas tercetusnya peristiwa 13 Mei 1969, tragedi perkauman yang mengancam perpaduan negara. Untuk membina semula keharmonian, Majlis Perundingan Negara MAPEN telah menggubal satu ideologi kebangsaan yang dikenal sebagai rukun negara dan diumumkan secara rasmi pada 31 Ogos 1970. Persoalannya sekarang, masih relevankah rukun negara diamalkan kini? Bukankah negara kita sudah aman? Berdirinya saya pada hari ini untuk menyampaikan pidato bertajuk Rukun Negara Warisan Nilai Panduan Bangsa. Indikator saya yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, asas moral bangsa. Hadirin yang budiman, prinsip pertama rukun negara kepercayaan kepada Tuhan menegaskan bahawa nilai spiritual adalah tunjang kepada pembentukan insan dan bangsa yang bertamadun. Kepercayaan kepada Tuhan melahirkan manusia yang jujur, bertanggungjawab dan berakhlak mulia. Seperti kata Tun Abdullah Ahmad Badawi, tanpa pegangan agama, manusia mudah hilang arah dan negara akan hancur walau semaju mana sekalipun. Agama dan nilai rohani bukan sahaja urusan pribadi tetapi tiang seri kepada keharmonian sosial. Dalam masyarakat majmuk, nilai sejagat seperti kejujuran, keadilan dan kasih sayang akan menyatukan rakyat. Peribahasa Melayu menyebut, ukur baju pada badan sendiri yang bermaksud kita perlu kenal diri dan batas sebagai insan yang tunduk kepada Tuhan. Indikator yang kedua, kedaulatan undang-undang, pelindung keadilan dan keamanan. Seterusnya, prinsip kedaulatan undang-undang menekankan bahawa setiap rakyat tanpa mengira pangkat atau status tertakluk kepada undang-undang yang sama. Tanpa undang-undang, negara akan tenggelam dalam kekacauan dan kezaliman. Generasi muda perlu sedar bahawa mematuhi undang-undang bukan beban, tetapi satu bentuk tanggungjawab terhadap masyarakat. Kita tidak boleh hanya menentuh hak, tetapi harus melaksanakan kewajipan sebagai rakyat. Kata Tun Dr. Ismail Abdul Rahman, demokrasi tidak akan berfungsi jika rakyat tidak menjunjung undang-undang. Undang-undang ialah benteng kepada keamanan. Jika ia dihormati, maka negara akan terus makmur. Seperti peribahasa, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Dan jalan kepada kestabilan negara ialah melalui undang-undang yang dihormati semua. Indikator yang ketiga, kesopanan dan kesusilaan, cerminan bangsa berbudi. Hadirin yang dihormati, prinsip kesopanan dan kesusilaan pula menjadi cermin kepada budaya bangsa kita yang kaya dengan nilai budi bahasa. Kesopanan bukan sahaja dalam tutur kata, tetapi juga dalam tingkah laku, adab sopan dan penggunaan media sosial. Dalam era teknologi dan keterbukaan maklumat, kesusilaan menjadi benteng terakhir kita daripada terjerumus dalam budaya fitnah, kebencian dan permusuhan. Kata pepatah Melayu, bahasa menunjukkan bangsa. Maka cara kita bercakap, berhujah dan berinteraksi mencerminkan maruah bangsa. Seperti kata Prof. Diraja Ungku Aziz, kemajuan sebenar bukan terletak pada bangunan tinggi tetapi pada akhlak yang tinggi. Saudara dan saudari sekalian, rukun negara ialah wasitah warisan yang telah diwariskan kepada kita oleh generasi terdahulu demi kestabilan dan keharmonian tanah air. Ia bukan sekadar dokumen sejarah tetapi satu ikrar moral, satu arah panduan dan satu nilai bangsa. Sebagai generasi muda, kita memikul amanah besar untuk menghayati dan mengamalkannya. Ingatlah, bangsa yang besar ialah bangsa yang menghormati nilainya sendiri. Marilah kita jadikan rukun negara sebagai pegangan hidup, bukan hanya untuk diri kita tetapi untuk kesinambungan masa depan negara Malaysia yang kita cintai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.